Fokus dari negeri di bawah bayu. Harapan pemain industri pelancongan dan perhotelan menerusi bajet 2023 bersama Radio Robin di Kota Kinabalu. Redwin, teruskan dengan perinciannya. Ya, Alif. Menjelang pembentangan bajet belanjawan 2023 yang bakal dibentangkan awal bulan hadapan, Persatuan Hotel Malaysia MAH Sabah terus meletakkan harapan tinggi terhadap Kerajaan Persekutuan dalam memberi penekanan terhadap kemudahan prasarana dan infrastruktur asas di Sabah. Pengerusinya Hafizan Wong berkata ia penting bagi menyelesaikan beberapa masalah yang sering dihadapi industri berkenaan termasuk gangguan bekalan air. Adalah sebabnya ialah memang kami diberitahu memang kekurangan bekalan air di Sabah, especially di Kota Kinabalu. Yang kedua mungkin di Talibung iaitu water plant pun belum siap lagi, jadi supply pun masih belum cukup. Yang macam baru-baru ni hujan pun kita ada mengalami masalah tiada air supply disebabkan paras air sungai lebih tinggi dari itu Pambangan, jadi diorang terpaksa shutdown itu water plant untuk mengelak masalah yang lebih mendalam. Menurutnya, pihak perhotelan terpaksa mengeluarkan kos lebih dengan membeli air dari luar untuk bekalan pelanggan yang menginap di hotel tersebut. Selain itu, Hafizan terus berharap agar kerajaan dapat mengurangkan beberapa cukai berkaitan selain mengadakan penganjuran program kerajaan bersesuaian kerana semua industri perhotelan masih berusaha untuk memulihkan ekonomi mereka akibat terkesan dengan pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu. Dokumen Mahkamah Anak Negeri di seluruh negeri akan diproses mengikut format digital dan dijangka selesai penghujung tahun ini. Kerja-kerja tersebut dikendalikan Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri dibuat bagi mengekal, menghilangkan hilang ataupun musnah dalam apa juga keadaan. Pihak Kementerian melalui Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah mengambil langkah untuk kita mendigitalkan semua dokumen-dokumen, terutama dokumen yang penting di MAN ini, dapat kita pelihara dengan sistem ICT kita. Ianya sangat penting untuk kegunaan di masa hadapan. Dia berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Seminar Teknologi Maklumat dan Komunikasi ICT Sektor Awam Peringkat Pendalaman Atas di Keningau. Datuk Yaakob turut mahu agar semua kaki tangan awam di negeri ini melalui semua peringkat perlu menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran ICT sekaligus meningkatkan perkhidmatan kepada rakyat. Lebih 30,000 penduduk dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bingkor bakal menerima manfaat apabila 12 menara telekomunikasi disiapkan di kawasan tersebut awal tahun hadapan. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik berkata pembinaan menara ini adalah melalui inisiatif Jalinan Digital Negara Jendela yang mana pembinaannya telah dimulakan sejak awal tahun ini. Kita berterima kasih kepada pihak kerajaan Persekutuan Malaysia kerana meluluskan untuk pembinaan menara baru ini supaya liputan komunikasi lebih luas di kawasan daerah Keningau ini dan untuk memudahkan anak-anak kita membuat pembelajaran melalui online. Dia berkata demikian semasa lawatan ke lokasi pembinaan menara telekomunikasi kawasan Dun Bingkor di Keningau. 12 menara telekomunikasi berkenaan dibina meliputi Kampung 3 Apin-Apin, Kampung Matanoi, Kampung Pangas Ulu, Kampung Takad Baru Apin-Apin, Kampung Sungai Apin-Apin, Kampung Kirokot Baru, Kampung Tohan Baru, Kampung Liau Ulu, Kampung Bunga Raya, Kampung Kuangoh, Kampung Tuntu Mulut dan Taman Jaya. Seramai 5 orang anak tempatan menerima beasiswa anugerah yang di-Pertuan Negeri Sabah sebagai pengiktirafan dan galakan pelajar cemerlang melanjutkan pengajian ke Institut Pengajian Tinggi dalam maupun luar negara. Istimewanya, penganugerahan tersebut disampaikan sendiri yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Menyampaikan anugerah beasiswa kepada 5 orang penerima khusus untuk anugerah beasiswa Tuan Yang Terutama pada tahun ini, dan harapan kita kepada semua penuntut 5 orang ini
dapat menjaga nama baik kerajaan negeri kerana mereka adalah yang terpilih di antara yang terbaik. I want to do this for my own country and my state to make sure it goes well and of course pursue my career and do my best what I can do for the country. I'll definitely get some experience first and then I'll come back and definitely serve my country and be the best Malaysian I can be. Anugerah TYT ini diberikan kepada pelajar tempatan yang terpilih setiap tahun sejak tahun 1982. Kaedah menguruskan alam semula jadi yang betul berupaya mengelakkan risiko bencana alam yang berupaya meragut nyawa manusia selain merosakkan pendapatan dalam skala besar. Pelestarian alam semula jadi juga mampu mengelak ancaman bahaya seperti kejadian kepala air maupun banjir kilat. Kawasan-kawasan ini adalah yang berhampiran dengan Crocker Range supaya diberitahu cara memelihara dan memulihara hutan supaya tidak diguna sewenang-wenangnya karena akan mengakibatkan kepada beberapa perkara yang tidak diinginilah, antaranya berlakunya banjir apabila hutan itu ditebang dan sebagainya akan mengubah sistem saluran sungai itu yang menyebabkan dan banyak lagi lah. Beliau ditemui selepas merasmikan program jelajah taklimat dan pameran Rizab Biosfera Banjaran Crocker RBBC di Kampung Biah Beaufort. Menurutnya, alam sekitar yang hidup secara semula jadi berupaya menjana pendapatan penduduk tempatan khususnya melalui aktiviti riadah, pelancongan ataupun kajian saintifik. Penganjuran RBBC ini akan diteruskan oleh Taman-Taman Sabah ke beberapa lokasi, antaranya Papar dan Ranau dalam usaha memberi maklumat mengenai kepentingan menjaga alam semula jadi kepada masyarakat. Sokongan badan korporat dan swasta amat penting dalam memastikan tabung darah di hospital sentiasa mencukupi. Usaha berkenaan penting bukan sahaja menyelamatkan pesakit memerlukan, malah meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kepentingan menderma darah. Setakat ini kalau ikutkan perbincangan ataupun keperluan untuk Sabah KK secara amnya, pihak Queen kekurangan semua grup bekalan darah lah. So kita amat menalu-alukan semua donor tak kira darah A, B ataupun segala jenis untuk datang menderma. Pada hari ini saya telah membawa seramai 150 anggota rela daripada daerah Bandaraya Kota Kinabalu untuk memberi sokongan moral dan juga pendermaan darah bagi di mana-mana anggota rela yang layak untuk menderma darah. Sebab dapat menolong orang yang perlu darah, memandangkan selalu bekalan darah di blood bank di KK ini selalu pun kurang. Jadi kami dari Jabatan Sukarelawan Malaysia rela daerah KK ini selalu pun ada terlibat dengan kempen demam darah. Saya alu-alukan kepada orang ramai sesiapa saja yang dapat mengikuti program ini atau di Facebook, datanglah beramai-ramai untuk menderma darah. Kita membantu orang yang memerlukan. Kempen anjuran KPJ Specialist Hospital dengan kerjasama Hospital Queen Elizabeth II ini berjaya mengumpul 70 pain darah. Baik, sekian berita dari Sabah untuk petang ini. Keluarga Malaysia, ikuti lebih banyak perkembangan dalam negeri dalam berita wilayah bersama dengan Alif Ashraf di Angkasa Puri. Teruskan Alif. Ya, terima kasih Redwin. Baik saudara, berita wilayah berehat